Tiada kompromi terhadap kaki tangan terlibat gejala dan salah laku rasuah. Itu antara paparan dari Sabah petang ni. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, sahih. Kementerian Kerja Raya KKR Sabah tidak akan berkompromi dengan kaki tangan warga kementerian termasuk jabatan dan agensi di bawahnya yang terlibat gejala dan salah laku rasuah. Menterinya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata pihaknya akan terus bekerjasama dengan bahagian integriti dan governance negeri Sabah BIGONS memantau tindak tanduk pegawai bagi memastikan isu berkaitan integriti dapat dibendung. Selain itu, beliau turut mengalu-alukan Bantuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam meneliti dan memberi nasihat jika terdapat perlakuan rasuah. Semua jabatan dan agensi di bawah kementerian, ada 6, telah pun berjaya menyediakan pelan anti rasuah organisasi masing-masing dan itu menjadi satu panduan dalam mereka menjalankan kerja mereka dalam memastikan integriti dipraktiskan dalam semua aspek. Datuk Syahelmi yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui media selepas melancarkan Minggu Integriti KKR Sabah di Kota Kinabalu. Minggu Integriti KKR ini bermula semalam hingga Jumaat ini bertujuan membudayakan integriti warga KKR dalam penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pelbagai pengisian diadakan antaranya pengukuhan governance, pengukuhan integriti dan pengukuhan anti rasuah. Usaha memperkasa ilmu pengetahuan mengenai perancangan harta pusaka perlu diperluas dalam kalangan masyarakat Islam. Kurangnya kesedaran terhadap perkara itu kerap menimbulkan pertelagahan dalam kalangan keluarga suami atau isteri. Sehubungan itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri berkata, perkhidmatan penyediaan wasiat dan hibah perlu diperhebat melalui pengurusan dan tadbir urus yang sistematik mengikut undang-undang Islam dan undang-undang berkaitan. Pengurusan harta pusaka yang teratur dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kalangan ahli keluarga selain memberi manfaat kitaran ekonomi dan menyumbang pengukuhan sumber am Majlis Agama Islam Negeri dan institusi Baitumal. Mudah-mudahan mesyuarat ini akan dapat memantapkan lagi atau memperkasa lagi sumber am yang dimiliki oleh urusan sumber am yang dimiliki oleh negeri masing-masing. Dan sudah pasti panduan-panduan yang terbaik adalah daripada diselaras daripada penyelarasan di bawah Jauhar. Datuk Muhammad Arifin ditemui RTM dalam Majlis Makan Malam sempena mesyuarat pengukuhan sumber am bersama Majlis Agama Islam Negeri Bilangan 1 tahun 2024 di Kota Kinabalu. Sabah mencatat peningkatan dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2023. 8 pejabat pendidikan daerah PPD melepasi puratan nilai grade kumulatif PNGK Kebangsaan 2.84 iaitu Kunak, Penampang, Sipitang, Papar, Tuaran, Tawau, Sempurna dan Kota Kinabalu. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata, 5 PPD lagi melepasi PNGK Negeri 2.76 iaitu Beaufort, Lahadatu, Beluran, Sandakan dan Kuala Penyu. Seramai 130 calon memperoleh PNGK 4.0 meningkat 55 calon berbanding hanya 75 calon pada 2022. Calon memperoleh 5A bagi 5 mata pelajaran juga meningkat kepada 7 calon berbanding 3 calon pada 2022. Bilangan calon yang mendapat 4A turut meningkat iaitu 123 calon berbanding 72 calon pada tahun sebelumnya. Daripada 123 calon itu, 97 daripadanya kategori B40. Beliau berkata demikian dalam majlis pengumuman keputusan STPM 2023 di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Teks keputusan peperiksaan itu disampaikan Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Nurani Fauziah Derin. Pelajar cemerlang STPM yang ditemui turut berkongsi rahsia kejayaan mereka. Cara pembelajaran saya
Saya menerapkan konsep consistency over intensity lah. Maksudnya di sini ialah kita tidak perlu pun belajar struggle hari-hari. Yang penting kita hanya perlu setengah jam lah. Paling kurang setengah jam sehari sehingga ke 45 menit. Tapi kita lakukan benda tu secara konsisten. Saya tidak juga terlampau fokus pada pelajaran sebab saya memang akan bagi fokus penuh dalam kelas tu. Baru kalau pulang tu mungkin saya akan buat kerja rumah dan sebagainya. Kalau study, selalunya saya akan bangun 3.30 pagi subuh tu. Lepas tu saya akan belajar sampai pukul 10 malam. Itu paling lewat lah. Saya beranikan diri untuk bertanya dengan cikgu subjek saya. Dan prinsip saya tidak akan benarkan diri saya tidak faham dalam kelas. Jadi saya memang betul-betul akan fokus di dalam kelas. Seramai 8,289 calon mendaftar STPM 2023. Daripada jumlah itu, 7,982 calon menduduki peperiksaan tersebut. Kelawar akan menjadi spesies terancam sekiranya penguatkuasaan dan kawalan pengeluaran lesen memburu tidak dilaksana dengan lebih ketat. Sehubungan itu, penguatkuasaan untuk memastikan haiwan berkenaan tidak diburu oleh pemburu haram perlu terus dipertingkat selain pengeluaran lesen memburu dikawal dengan baik. Timbalan Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Muhammad Sofian Abu Bakar berkata, populasi kelawar di negeri ini masih terjaga dan belum terancam. Namun boleh berlaku sebaliknya jika penguatkuasaan dilakukan sambil lewa dan tiada langkah pemeliharaan spesies itu dilakukan secara berkesan. As we know that ini keluang actually game animals. Dia masih boleh diburu dan memang kita issue license for hunting lah. Dari segi population, we would say yang population masih okey lah, stabil lah. So kita punya enforcement teruskan penguatkuasaan lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan keluang sempena projek kerjasama rehabilitasi keluang Universiti Malaysia Sabah UMS bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah. Sementara itu, Pengarah Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTP UMS, Profesor Madya Dr. Fifi Hanisda Saikim berkata, majlis ini satu peristiwa bersejarah kerana buat pertama kali UMS menjalankan program rehabilitasi kelawar bersama agensi lain. Selama ini kita buat in silo, everything in silo, masing-masing bekerja dengan sendiri penyelidikan. So kali ini dengan kerjasama sedemikian, dia menunjukkan lagi bahawa kita sebenarnya perlu kerjasama yang kuat di antara agensi dan dengan universiti, especially dalam bidang pemeliharaan alam sekitar dan ataupun biodiversity ini. Penubuhan Akademi Bola Sepak diyakini mampu melahirkan lebih ramai pemain bola sepak berbakat. Melalui akademi tersebut, kanak-kanak diberi pendedahan dan latihan seawal usia 6 sehingga 12 tahun. Presiden Persatuan Bola Sepak Putatan FA Muhammad Isku Zawan Israk Arsid berkata, Akademi Bola Sepak seumpama juga memudahkan ibu bapa menghantar anak-anak mengikuti program latihan yang disediakan. Tujuan dia selain daripada untuk pembangunan sukan, ianya juga adalah untuk mengeratkan silaturahim bersama komuniti di sekitar kawasan Putatan ini. Sebab kita lihat kalau dahulunya kebanyakan kelab-kelab bola ini adalah bertempat di kawasan-kawasan yang jauh seperti KK, di Likas dan sebagainya. Jadi sukar untuk para ibu bapa ini untuk mengantar anak-anak mereka. Muhammad Isku Zawan ditemui RTM dalam sesi latihan Akademi Bola Sepak Putatan FA di Padang SMK Petagas. Sementara itu, jurulatih akademi ini mengakui bukan mudah untuk membentuk sebuah pasukan bola sepak yang kuat. Untuk pembangunan ini, kita menganggarkan mengambil masa yang lama untuk membentuk satu pasukan yang baiklah dan dapat membantu sukan bola sepak di negeri Sabah ini. Lebih 50 kanak-kanak menyertai akademi latihan anjuran Putatan FA ini. Memang tersangat baiklah memandangkan sebelum ini Sabah Putatan ini ada terhentilah. Jadi sekarang aksi nampungan dia amatlah disambut baiklah bagi murid-murid ataupun anak-anak yang menghadiri akademi ini. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soran, terima kasih.